Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati al-fadil ustaz pengacara majlis, yang dihormati tuan Saudara Sayyidina Muhammad Abdul Aziz bin Ismail, rasmi kita pada malam ini, seluruh ahli kuasa program, ahli kuasa di semua Saudara Sayyidina peringkat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar dan anak-anak pelajar Darul Faizin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan pada malam ini. Saya nak menjawab sedikit daripada pantun, 2-3 kucing berlari, semua kucing penat. Wallahu a'lam. Saya tak tahu, tak pandai pantun, sorry. Salli ala Sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Posisi kehidupan kita ialah da'i ilallah. Setiap daripada kita yang beriman kepada Allah perlu memposisikan diri sebagai seorang pendakwah, ajak orang kepada agama. Banyak hadis, ayat yang berkait, antaranya ayat yang dibacakan oleh pengerusi tadi ni, sallallahu alaihi wasallam, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mendengar ayat ni elok. Hendaklah ada sekelompok di kalangan kamu yang mengajak orang kepada al-khair. Ulama mufassirin meletakkan al-khair itu sebagai Islam. Ajak orang kepada agama, ajak orang kepada Islam. Dua tugas yang dia bawa. Apa dia tugas dia? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia mesti bergerak seiring. Ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada melakukan kepada kebaikan, dan pada masa yang sama menghalang orang, berusaha untuk orang meninggalkan kemaksiatan. Wa ulaika humul muflihun. Ulama sebut inilah dalil kewajipan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Pasal apa? Sebab wa ulaika humul muflihun, mereka sahajalah yang Allah akan kurniakan kejayaan. Apa kejayaan tu? Maksudnya syurga di sisi Allah. Jadi cara sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk kita masuk ke syurga Allah ialah dengan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam kita nak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar ni, mengajak orang kepada al-khair, tidak ada petunjuk yang paling cantik, tidak ada role model yang paling cantik yang Allah kurniakan kepada kita melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam apa sahaja kehidupan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan kehidupan dia letak set diri dia sebagai pendakwah, ajak orang kepada agama. Apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, matlamat dia ialah untuk orang balik kepada agama. Walaupun kadang-kadang kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berperang. Pergi perang ni tuan-tuan, subhanallah, kalau kita faham orang pergi berperang, macam mana nak relate perang tu dengan dakwah? Tetapi itulah posisi seorang Muslim. Walaupun dalam keadaan dia bawa pedang, walaupun dalam keadaan dia bawa senjata, pergi tu nak pergi perang, tapi perang bermatlamatkan kepada dakwah ilallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita berdiri kita ni mesti reflect agama. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang menyedihkan,
apabila kita ni tuan-tuan jadi fitnah balik kepada agama. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan faham tak? Kita ni sepatutnya ajak orang kepada Allah. Orang tengok kita paling cantik, yang ni tuan-tuan boleh quote tulis dalam Facebook. Paling cantik ialah apabila orang melihat kita, orang tertarik kepada Allah. Paling cantik apabila orang melihat kita karakter kita ni mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Itu paling cantik. Tetapi paling tidak ialah orang melihat kita dan orang teringin untuk menjauhkan diri dia daripada maksiat. Faham tak ni? Dia tengok kita, kalau orang yang paling cantik ni tengok kita tu, dia teringat Allah, teringat nak buat ibadat. Itu paling cantik. Tapi paling tidak, kalau orang tak mampu, kita tak mampu untuk ajak orang buat baik pun, dia tengok kita pun dia tak teringin nak buat maksiat. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya kita selalu jadi apa? Pencetus kepada maksiat. Orang tengok kita, dia teringin pula nak buat maksiat. Tengok kita, jadi fitnah balik kepada agama. Maka dia tidak mengikut role model daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu mukadimah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Jadi salah satu contoh yang kita nak ambil pada malam ini, nak kita bincang pada malam ini ialah macam mana pemikiran Rasulullah SAW dalam perang Badar. Kita kena ingat, perang Badar sallallahu alaihi wasallam Muhammad berlaku pada 17 hari bulan Ramadan. Ulama tarikh ataupun ulama-ulama sejarah mencatatkan dia berlaku pada 17 hari bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan sebelum daripada tu berlaku provokasi sallallahu alaihi wasallam Muhammad daripada puak-puak musyrikin Mekah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kepada Nabi dan para sahabat yang telah pun berhijrah ke Madinah. Di sana, di Mekah, terdapat subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad rumah-rumah milik-milik daripada orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mengikut kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mencintai iman yang ada dalam diri mereka ni, sanggup untuk tinggal apa saja yang ada di rumah dia, berhijrah pergi ke Madinah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita ni subhanallah, nak buat gambaran student ni susah sikit, tapi boleh bayang kalau orang yang dah bekerja, dia ada subhanallah duduk dekat sini, dia dah ada pekerjaan dia dah bekerja dengan gaji yang RM5,000 dia dapat setiap bulan. Kereta ada 2 biji, Proton Exora ada sebiji, Pro2 Myvi ada sebiji. Habuan pergi hantar anak sekolah, habuan pergi market beli sayur. Misalnya rumah ada 2 tingkat duduk dekat misalnya Muhammad dengan harganya, nilai dia mungkin mencecah RM150,000. Duit dalam akaun mungkin mencecah sampai RM30,000 dalam simpanan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, ahli keluarga dia, sallallahu alaihi wasallam, mak ayah dia pula duduk berdekatan dengan situ. Di rumah dia ada anak, ada isteri. Tiba-tiba hanya dengan satu perintah Nabi SAW, pergi keluar daripada Makkah terus ke Madinah dalam keadaan meninggalkan seluruh harta yang dia ada, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan set dalam fikiran dia takkan dapat balik dah apa yang dia tinggal tu. Boleh bayang tak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rumah yang dia ada nilai RM150,000 tinggal, duit dalam akaun ada RM30,000 tinggal, anak isteri pun tinggal, belum tentu boleh jumpa balik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kereta tinggal, motor tinggal semua, jalan selai sepinggang keluar daripada Mekah pergi ke Madinah dalam keadaan set dalam kepala, yang tinggal tadi belum dapat lagi, belum tentu boleh dapat balik. Tuan-tuan boleh bayang tak? Pengorbanan yang sangat besar. Nabi SAW ketua, Nabi SAW ini pemimpin, ayah kepada mereka semua yang telah meninggalkan harta. Apa yang Nabi SAW nak convince mereka? Macam mana nak convince mereka? Nak tunjuk yang dia ni seorang ketua yang prihatin,
Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana posisi Nabi SAW? Cuba bayang, cuba letak kita ni sebagai ketua waktu tu. Semua orang yang mai tu, orang-orang yang meninggalkan seluruh harta dia. Macam mana Nabi nak cakap, nak convince dia apa? Kamu tak hilang apa-apa, kamu jangan risau. Maka di antara tindakan yang Nabi SAW buat ialah apabila Nabi SAW dengar ada satu kafilah, satu salih ala Sayyidina Muhammad, kafilah dagang yang salih ala Sayyidina Muhammad pi untuk berniaga di Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Siapa radhiyallahu anhu? Saya akhirnya dia masuk Islam. Faham tak ni? Salih ala Sayyidina Muhammad. Abu Sufyan bin Harb ni orang businessman. Dia ni bukan duk pikir sangat pasal politik dalam tu, dia tak apa nak. Tapi dia orang yang salih ala Sayyidina Muhammad, businessman. Tuan-tuan nak faham lah ni tuan-tuan sekalian, Donald Trump macam tu lah. Dia figure, dia public figure. Public figure dia bukan politician. He's not a politician, he's a businessman. Dia orang bisnes, orang respect dia sebagai perniagaan, dia bijak dalam berniaga. Maka subhanallah tuan-tuan, orang bagi kepercayaan kepada dia. Orang-orang musyrikin Mekah himpunkan harta-harta buat investment. Abu Jahal masukkan investment dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang terkenal, Umayyah bin Khalaf, salah seorang daripada pemimpin Mekah. Banyak orang-orang yang bangsawan-bangsawan yang banyak duit ni buat investment dalam perniagaan tu. Dan dalam keadaan mereka nak menyakitkan hati orang-orang Islam, duit yang modal yang mereka gunakan untuk perniagaan itu ialah duit-duit yang didispose daripada peninggalan orang-orang mukmin. Kena faham tak? Ada rumah tinggal, lepas jual rumah tu, ambil duit tu buat berniaga. Tujuan tu pasal apa? Nak ajak orang Islam. Tuan-tuan dengar, seorang sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi duduk di Rom, dia asalnya orang Arab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian tuan-tuan, bila dia mai ke Mekah, dia bisnes, dia buat perniagaan, dan akhirnya jadi orang yang kaya. Waktu nak hijrah, dia keluar nak hijrah ikut Nabi SAW. Tapi sampai dekat sempadan kena tahan. Dia kata, kamu nak keluar daripada Makkah, nak pergi mana? Nak ikut Muhammad SAW, nak pergi berhijrah. Kamu dulu mai sini miskin. Kalau kamu nak keluar, kamu keluar cara miskin. Macam mana kamu masuk Mekah, macam tu kamu keluar dari Mekah. Adakah harta aku saja yang menghalang aku daripada keluar sini? Ya. Kalau aku boleh bagi semua harta aku kepada kamu, boleh kamu akan izinkan kamu keluar? Ya, aku akan keluar, katanya. Dia kata, nah ambil semua yang ada kat aku. Tak cukup lagi. Tak cukup, sagi pi ke rumah aku. Abang dekat ni, polis-polis yang duk tahan kat situ kan. Sagi pi ke rumah aku, tu bawah katil ada sikit, bawah tilam ada sikit. Sallallahu Muhammad. Faham tak ni? Atas para tu, tempat tak tu ada sikit. Tu belakang tempat flush dekat toilet tu pun ada simpan sikit duit. Ada. Pi kutip-kutip tu semua ambil lah kat hampa. Rumah-rumah tu pun ambil lah kat hampa. Asal aku boleh pi jumpa Nabi SAW. Akhirnya tuan-tuan dia dilepaskan, dan seluruh daripada hartanya diserahkan demi untuk berhijrah dengan Nabi SAW. Pengorbanan yang sangat besar. Bila sampai ke Madinah, Nabi SAW ra'i, dan Nabi SAW kata, beruntunglah perniagaan kamu wahai Abu Yahya. Beruntunglah perniagaan kamu, beruntunglah perniagaan kamu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi cara untuk depa tunjuk protes, cara untuk depa tunjuk sallallahu alaihi Muhammad nak bagi sakit hati orang mukmin ini ialah dengan cara depa dispose rumah, depa dispose barang-barang, depa ambil duit-duit depa ni yang mana ditinggalkan kosong, rumah-rumah yang ditinggalkan kosong itu kemudian dijual-jual, duit tu depa guna untuk buat investment, untuk masuk saham, untuk biayai, untuk dana kepada kafilah dagang yang diketuai oleh sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Faham dekat tu? Clear. Maka Nabi SAW nak tunjuk dekat para sahabat keprihatinan Nabi SAW tentang apa yang berlaku. Nabi nak tunjuk kepada para sahabat yang Nabi SAW tak sia-siakan apa yang mereka hilang. Nabi nak tunjuk dekat sahabat yang dia prihatin, yang dia ambil berat.
Maka bila sampai maklumat kepada Nabi SAW tentang rombongan kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb nak lalu lintah kawasan Madinah, tuan-tuan kena ingat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada dua tempat kebiasaan kepada orang-orang di Mekah untuk berniaga. Pada musim panas, orang-orang peniaga-peniaga di Mekah akan pergi ke atas utara. Ke mana? Ke Syam, ke Damaskus, ke Palestin, belah atas yang sejuk untuk berniaga. Tuan-tuan tengok Jazirah Arab tu kan, yang macam kasut but po cukang tu, tengok atas tu Syam dia panggil. Yang tu pergi berniaga musim sejuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pada musim panas, pada musim panas Mekah tu depa akan turun ke sana sebab sana lebih sejuk. Pada musim sejuk pula depa akan turun ke bawah, ke Hijaz. Hijaz lah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Yaman. Tempat niaga Yaman tu sampai lah ni ada lagi. Saya pernah pergi Baitul Faqih. Sampai lah ni ribuan tahun dah niaga lagi. Sampai lah ni dia hanya buka pada hari Jumaat. Waktu hari yang lain kosong lapang tu. Hari Jumaat tuan tengok semua orang buka berniaga berkilometer punya besar. Kawasan ni jual unta, kawasan ni jual ni, kawasan ni dia ada portion-portion masing-masing. Hebat sampai sekarang ni. Jadi dua tempat ni. Dan setiap kali depa nak lalu daripada Makkah nak pergi ke Syam, depa mau tak mau terpaksa melalui Madinah. Itu dia punya route dia, laluan dia. Nabi SAW, yang pertama Nabi nak tunjuk keprihatinan dia kepada sahabat-sahabat yang telah meninggalkan harta-harta mereka di Madinah. Yang kedua, Nabi nak tunjuk kepada orang-orang musyrikin yang kini kami punya kuasa. Jangan ambil ringan. Dulu boleh pelekeh kami, dulu boleh seksa kami, dulu kamu boleh buat macam-macam kat kami. Sekarang kami sudah ada kuasa, sekarang kami sudah ada negara, ada negeri, dan kamu akan melalui negeri kami. Tolong tunjuk respect dekat kami. Kena faham tak? Nabi nak tunjuk kewujudan dia. Nabi nak tunjuk sallallahu alaihi wasallam yang dia dah ada state, yang dia dah ada negeri, yang dia sudah punya kuasa. Waktu tu bukan hanya kepada orang-orang musyrikin yang duduk di Mekah, bahkan seluruh tempat, seluruh kabilah-kabilah nak kena respect Nabi dan orang-orang muslimin. Itu dua tujuan tu. Faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bersama dengan Abu Sufyan ni tuan-tuan, ada lebih kurang 40 pengawal. Maka by perception, dengan persepsi Nabi SAW yang kelompok ni kelompok kecil, tak ramai. Maka apa Nabi buat? Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad perintah untuk para sahabat tahan kafilah dagang ni. Tahan apa? Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, ada kelompok dagang Quraisy membawa harta-harta kaum Quraisy. Cegahlah mereka, semoga Allah memberikannya kepada kamu. Nada yang seumpamanya telah diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW tak ajak ramai daripada penduduk Madinah sebab Nabi tak plan untuk perang. Kena ingat tu elok. Perang Badar happen by coincidence. Tak. Perang Badar berlaku secara, kalau kita sebut dalam bahasa kita ni, kebetulan. Tapi sebenarnya dia takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Nabi SAW tak plan untuk pergi perang. Sebab tu Nabi tak isytihar kepada penduduk Madinah sekalian. Nabi plan dia ialah untuk sekadar tahan kafilah dagang. Yang Nabi SAW ajak di kalangan sahabat ialah sahabat-sahabat yang punya tunggangan. Macam kita lah, kata nak pergi satu tempat tu, tak ada plan besar-besar sangat, bukan nak pergi perang apa, sekadar nak pergi begitu je. Siapa ada EF5? No. Siapa ada motor? Siapa ada motor? Jom yang motor mau kita pergi. Kereta ada kereta berapa biji? Ada 3 biji kereta, motor biji. Yang jalan kaki semua tak pandang ah. Yang jalan kaki ni tumpah-tumpah orang apa semua, tak apa, tak payah. Tapi saya kereta boleh naik 4 orang Ustaz. Okey, kita 4 orang, okey naik satu kereta ni. Macam tu je, bincang-bincang lagu tu je. Tak ajak semua orang pun. Pasal apa? Sebab tak plan nak perang pun.
Lalu subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, dan Nabi SAW tidak mencela orang-orang yang tidak ikut dalam perang tersebut. Tuan-tuan kena ingat salli ala sayyidina Muhammad, kalau sebut perang itu perintah. Bila ada peperangan, Nabi SAW suruh perang itu perintah dan semua orang wajib ikut. Orang yang tak ikut dicela oleh Nabi, dicela oleh Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Macam kisah yang berlaku dalam perang Tabuk. Berapa ramai di kalangan orang yang tak ikut perang Tabuk yang mendapat cela daripada Nabi, cela daripada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dipulaukan oleh orang-orang mukmin selepas mereka balik. Kesnya apa? Kes waktu tu panas sangat. Waktu tu pokok-pokok pula berbuah lebat. Salli ala sayyidina Muhammad tuan. Ujian besar, tang panas tu tak apa lagi. Tang buah tu rezeki tengah duk melimpah buah tu nak pergi berat. Yang ketiga, perjalanan yang sangat jauh. Ada di kalangan sahabat yang tak pi perang mendapat celah daripada Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perang Badar tak, sebab ingat Nabi tak plan nak perang. Maka sahabat-sahabat yang tak pi relax-relax saja. Hampa nak pergi mana ni? Nak pergi perang. Okey, nak pergi Badar. Okey. Macam tu ya. Inilah salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, maka yang ikut Nabi SAW sekitar 313 orang yang masyhur kisah ni. Masyhur 313, walaupun di sana ada pendapat ulama-ulama yang berbeza, ada yang 319 dan sebagainya. Baik, salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Berapa kenderaan dia? 2 ekor unta, 2 ekor kuda dengan 7 ekor unta. Tuan-tuan boleh bayang tak? Salli ala sayyidina Muhammad. 313 orang yang pi sekali, subhanallah salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Ada salli ala sayyidina Muhammad, nak cerita lagu mana tak tahu. Faham tak ni? Proton Wira 2 biji begitu. Lepas tu ada Myvi ada 7 biji. Faham tak ni? Kuda ada 2 ekor, unta ada 7 ekor. 313 orang diceritakan di riwayat, mereka berganti-ganti ni atas kenderaan untuk pi salli ala sayyidina Muhammad, yang nama dia satu tempat nama Badar. Pasal apa pi tempat Badar ni? Badar ni tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, jarak dia lebih kurang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 130 km daripada Madinah. Boleh tahan juga no? 130 km ni boleh tahan juga jauh dia. Sini pergi mana agak? Hampa sini tak boleh kira. Tadi kita main 40 km je sejam. Traffic light punya astagfirullahalazim. Kena tukar Melaka Darul traffic light betul. 130 km, ya Allah, sebab boleh tahan jauh. Kalau kami tu ingat daripada tempat saya Kedah tu sampai, daripada tempat saya Bandar Baru tu sampai ke Ipoh lebih kurang 130. Salli ala sayyidina. Boleh tahan jauh dia. Tuan-tuan, naik unta 7 ekor, naik kuda 2 ekor, berganti-ganti, bersilih ganti. Dan pasal apa pilih Badar? Sebab Badar itu RNR. Pasal apa RNR? Sebab di situ ada telaga, ada sumber air. Biasa kalau ada tempat-tempat macam ni, dia akan buat bangunan, ada tempat rehat, ada apa semua. Salli ala sayyidina. Tuan-tuan boleh tengok lagi kalau ada masa tuan-tuan pergi ke Jordan. Ada Jordan, dia ada route ni, laluan ni, masih ada bangunan lama tu, tempat transit tu dia buat. Salli ala sayyidina. Masih boleh tengok lagi. Ada bilik-bilik dia untuk istirahat, ada tempat, ada restoran, ada apa semua sebagainya. Jadi subhanallah, Badar ini salah satu tempat biasa route tu dia akan berhenti pasal ada telaga air dekat situ. Tempat bagi minum unta, tempat daripada berhenti rehat untuk mereka makan dan sebagainya. Jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, mereka pun bergerak ke Badar dengan jumlah lebih kurang 313 orang, sampai di dalam sehari lagi tempoh untuk sampai ke Badar. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, tiba-tiba salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW berhenti dekat satu tempat nama Rauha. Di situ Nabi SAW perintah kepada 2 orang sahabat. Yang pertama nama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Abu Lubabah, Nabi SAW perintah untuk ganti Nabi SAW jadi pemimpin di Madinah. Yang kedua, Nabi SAW suruh Abdullah Ummi Maktum.
Abdullah bin Ummi Maktum untuk menggantikan Nabi menjadi imam di Madinah. Tuan-tuan kenal Abdullah bin Maktum, seorang sahabat yang sangat hebat, diutus Nabi SAW dalam peristiwa sebelum hijrah, dalam bai'ah Aqabah yang pertama. Tuan-tuan tahu bai'ah Aqabah? Nabi SAW dengan para sahabat yang baru masuk Islam daripada Yathrib sebelum berlaku peristiwa hijrah, 12 orang bai'ah dengan Nabi SAW, ikat setia janji dengan Nabi SAW. Kemudian waktu mereka nak balik ke Yathrib, mereka minta 2 orang untuk dakwah kepada orang di Yathrib, yang menjadi pencetus kepada hijrah Nabi SAW 2 tahun selepas pada tu. Siapa dia? Yang pertama dihantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang kedua dihantar Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Yang kalau kita duduk dalam di kalangan 12 orang tu, kita akan kata apa? Awak tak ada orang lain kah? Pasal apa bagi orang ni? Pasal apa? Dia buta. Nabi nak abang apa? Nak abang tak ada alasan dalam berdakwah. Apa alasan kita nak pergi? Muda lagi Ustaz, ngaji pun tak terang mana lagi. Bagi yang tak terang mana tu pada orang. Tuan faham tak? Selama duduk dekat Kolej Universiti Islam Melaka ni, berapa banyak ilmu dah yang kita himpun. Malam ni saja berapa banyak ilmu dah kita himpun. Malam semalam dekat kuliah, dekat mana kita duduk dalam kelas. Berapa Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Tuan-tuan ingat amanah dengan ilmu ni ada 2. Apa amanah dengan ilmu? Yang pertama, amanah kita dengan ilmu ialah untuk beramal. Buat amal. Dapat saja buat. Itu yang pertama. Tuan-tuan, dia kira sebagai tidak amanah bila dia buat, dia dapat ilmu tapi tak buat. Tuan-tuan ingat saja-saja Allah nak bagi ilmu kat kita. Ni berapa ramai ni student dekat QUIM ni, student dekat universiti ni, berapa ramai? Takkan ramai ni ya kot. Cuma ramai. Tuan-tuan ni pasal apa? Macam marah saja gaya ni. Hangguk pun tidak, kuling pun tidak, senyum pun tidak. Ramai tak? Ramai. Tapi berapa ramai yang Allah gerak untuk mai duduk majlis ini? Maksudnya ni bukan plan kita. Ni bukan rancang kita, ni bukan seronok kita. Kita mai ni dengan taufik dan hidayah di sisi Allah. Dalam ramai Allah pilih kita untuk mai. Tuan dengar elok, Nabi sebut may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nak kepada kamu kebaikan apa? Dunia akhirat kamu, Allah akan faqihkan kamu dengan agama. Allah akan beri kepadanya kefaqihan. Maksud dia apa? Mai sini, nah aku nak bagi. Tuan faham tak? Jadi bila Allah pilih kita untuk terima ilmu, bukan bagi saja. Tuan-tuan mai duduk mengaji tu, sekali balik start motor balik kosong lagu tu, mai kosong balik kosong, rugi pasal Allah pilih kita di kalangan orang lain. Bila Allah bagi ilmu, 2 tuntutan dia. Yang pertama, buat amal. Buat. Yang kedua pada ni, sampaikan kepada orang lain. Ya Pak, sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak buat amal dan kalau tak sampai, maksud sama macam kita yang tak mai. Sama aja macam mereka yang tak mai. Tuan faham tak? Penatnya kita apa? Penat mai duduk dalam majlis ilmu. Penat jalan kaki mai. Lenguh. Dah lah kena tunggu kat sejam. Lala balik je tu je semua. Jadi sallallahu alaihi Muhammad buat penat je nama dia. Jadi subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, tidak ada alasan untuk kita tidak berdakwah. Alasan. Apa saja kapasiti kita. Tuan-tuan, saya duduk bercakap ni bukan sebab saya reti, sungguh. Saya selalu sebut, saya tak pandai ceramah. Saya tak macam orang-orang lain, ustaz-ustaz lain yang sedap ceramah dia. Alhamdulillah. Kalau kira mai duduk dalam kuliah tu sejam tu, balik sekali boleh cerita, best sungguhlah ustaz tu. Saya bukan bisa macam tu. Saya tak pandai susun ayat. Saya tak reti nak menyusun ayat. Saya tak pandai nak intro conclude, saya tak pandai. Saya tak belajar macam tu. Saya lihat anda. Tapi tok guru pesan, apa yang hang mengaji yang cerita kat orang. Apa yang mengaji, apa yang dapat, pergi bagi orang. Nabi SAW suruh tu. Kamu dengar satu benda, kamu sampaikan kepada orang.
Mungkin dia lebih faham daripada kamu, kata Nabi SAW. Faham tak ni? Tanggungjawab. Abdullah Makhtum Nabi suruh jadi imam dekat Madinah. Tak ada alasan, Rasulullah saya buta kot, bagi orang lain lah. Tak. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Baik, habis, selesai. Nabi dah bagi arahan, kita pun dah bergerak. Nabi dah bagi arahan untuk dua orang jaga ke sana. Pinu kepada kelompok yang sedang balik daripada niaga Abu Sufyan. Dalam perjalanan, tiba-tiba sampai makluman kepada Abu Sufyan perancangan Nabi SAW. Dia tahu. Bila sampai maklumat kepada dia, subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa dia buat? Dia hantar seorang daripada kelompok depa tu nama Damdam. Damdam bin Amr Al-Ghifari. Damdam ni tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, naik unta dia pecut 120 km sejam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, straight sampai ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia koyak-koyakkan baju dia, dia toreh, dia potong telinga unta dia, dia potong hidung unta dia, dia nak habaq seolah macam dia kena serang dengan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ni? Tu cerdik juga Damdam ni. Kalau nak tunjuk real, potong hidung sendirilah. Potong hidung unta tu buat apa? Unta tu bukan berlawan pun. Dia potong hidung unta tu, dia potong telinga unta tu, dia darah-darah kat baju dia, dia buat merangkak-merangkak sampai tolong apa semua tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, bila nampak kepada orang-orang musyrikin, maka waktu tu orang Quraisy, tuan-tuan sekalian, merisaukan barang dagangan depa tu. Itu yang nombor satu. Anak ni risau barang dagang investment depa yang banyak dekat sana, dan subhanallah depa marah dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka depa dengan kadar segera terus buat persiapan untuk pergi perang, sehingga kan mereka meninggalkan dua benda yang biasa orang Quraisy buat bila berperang. Yang pertama, apa dia? Mereka meninggalkan orang-orang perempuan di kalangan mereka. Pasal apa lagu tu? Sebab jadi passion trend depa bila nak pergi perang, depa akan bawa orang perempuan. Orang perempuan ni pasal apa depa bawa? Sebab bagi depa orang perempuan ni barang dagangan, nilai tak ada. Sebab tu bila dapat anak perempuan, bila bersalin keluar anak perempuan, dia satu keaiban, aib. Pasal yang keluar ni orang yang tak ada nilai, boleh trade in. Mana ni? Kahwin. Bila kahwin sampai satu tahap, dia buat pun dah longgak dah. Horn pun tak apa nak bunyi dah. Boleh trade in, tukar kereta lain. Macam tu lah nilai dia bagi perempuan kot. Anak-anak perempuan pula, kalau dah ada perempuan dah besar sikit, dah balik, mereka akan pacak di depan rumah-rumah mereka ni bendera-bendera tanda kat dalam rumah mereka tu ada anak perempuan yang dah balik. Jadi mana-mana laki-laki yang nak mai boleh mai untuk bersama dengan anak perempuan dia. Nilai tak ada. Tak boleh bayang tak waktu tu seorang suami melacurkan isteri dia. Waktu tu seorang ayah melacurkan anak perempuannya. Sekarang ni seorang suami, seorang isteri melacurkan diri dia sendiri. Betul tak? Baca dalam paper dan tengok macam affair, reunion, grup WhatsApp, jumpa balik boyfriend lama, syaitan masuk jarum. Enggak. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad. Ada saya kenal seorang tu 50 lebih dah kot. Reunion, jumpa balik tu kawan sekolah lama tu ni, zaman IR Badul tu. Kawan lelaki tu apa? Sebenarnya dulu saya admire, saya ni secret admirer. Macam tu lah kau. Pasal apa tak begitu? Pelugai aku dengar. Pasal apa tak begitu? Allah, I pun menyimpan perasaan yang sama. Allah, tuan-tuan. Akhirnya cerai. Cerita betul kisah benar. Cerai. Tak kisah dah anak-anak.
Pasal apa? Pikat-pikat logik. Ish, anak pun dah besar dah. Pasal apa? Peranan syaitan. Faham tak ni? Saja Allah Syekh Muhammad. Dulu seorang bapa melacurkan anak dia. Sekarang ni seorang anak melacurkan diri daripada sini. Betul tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu orang bunuh anak perempuan saja. Lah, tak kira anak lelaki nak perempuan. Tuan-tuan, subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kebiasaannya orang-orang musyrikin bila nak pergi perang, orang Quraisy nak pergi perang, depa akan bawa isteri-isteri depa ni sebagai apa? Dua benda. Yang pertama sebagai supporter. Support. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam perang Uhud, depa nak buat benda sama. Tak yalah orang perempuan tak boleh ikut. Hindun. Tahu Hindun? Hindun binti Utbah. Siapa dia ni? Isteri kepada Abi Sufyan. Dia kata dulu yang kalah dalam perang Badar tu pasal tak bawa orang perempuan lah. Mana? Salli ala Sayyidina Muhammad. Tak bawa persatuan wanita ni. Dialah ketua wanita tu. Dia kata tak bawa kami lah. Kalau kami ada, waktu nak kalah tu kami akan bagi semangat. Tak bawa kami yang kami kalah ni. Yang kalah hari tu ni. Dia refer kepada perang Badar yang mengalami kekalahan. Waktu perang Uhud tu, maka perang Uhud dia bawa wanita-wanita. Yang pertama untuk bagi support, untuk bagi ni main gendang. Yang kedua sebagai apa? Sebagai motivasi. Kalau kalah, bukan setakat harta-harta benda mereka akan dirampas, termasuk dengan isteri mereka juga akan dirampas. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai motivasi. Orang Islam pergi perang sebab nak mati syahid. Depa pergi perang, kalau kalah dapat apa, kalau menang dapat apa? Paling tidak untuk motivasi depa bawa harta-harta benda depa. Termasuk isteri-isteri depa. Faham ni? Peti ais bawa TV 40 inci tu bawa semua sekali, Astro, piring-piring Astro sekali bawa tengok. Pasal apa? Motivasi depa untuk perang. Kali ni Badar tak sempat buat preparation. Isteri pun tak bawa. Yang kedua, apa benda yang depa tak buat dalam perang Badar ini ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Depa tak sempat untuk buat sallallahu alaihi wasallam tubuhkan parti komponen. Ahli-ahli dalam parti komponen tu. Tak ada mesyuarat. Logo pun tak ada nak buat. Selalunya bila nak pergi perang, dia akan pergi jumpa dengan kabilah-kabilah yang duduk sekitar. Jom kita pergi perang. Jadi orang Arab ni tuan-tuan ni, waktu tu lah, zaman tu, kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. Seorang salli ala Muhammad. Kata Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar kepada salli ala Muhammad, Raja Najasyi, dia kata apa? Kami dulu orang Arab, kami dulu sebelum datang Islam, kami boleh berbunuh, berperang hanya sebab seekor kambing. Islam aja buat main. Jenis dulu jenis tak boleh hidup. Dia kan nak perang duduk lama tak perang, boring tak perang. Jom perang jom. Jom perang. Dia nak pergi perang tu, dia akan ajak semua orang yang duduk sekitar tu untuk join sekali, buat parti komponen, buat logo apa semua, launching, baru dia pergi perang. Tapi kali ni tak ada launching. Parti komponen pun, ahli komponen pun tak ada sempat nak cari. Maka tuan-tuan dia pergi sendiri. Pasal apa? Pasal tergesa-gesa nak pergi. Lu takut lu satgi barang kena rampas, takut apa semua tu, tergesa-gesa, dan mereka berjaya menghimpunkan sekira-kira 1000 orang. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi depa tu bergeraklah, keluarlah. Dan mereka berjaya untuk convince kebanyakan daripada bangsawan-bangsawan, orang-orang kenamaan daripada Quraisy ni untuk pergi perang tersebut. Pasal apa? Ni harta hampa. Ni saya nak ceramah ni berapa ni? 12. Betul ke? Mau tunggu aku nak balik. Pukul berapa Hakim? 9.30. Okey. Jangan lembut sikit, dia kat belakang dia nak balik awal. Lapang. Dia seorang yang lapang, dia tak lapang ke depan ni. Tuan-tuan sebelum segala saya Muhammad, maka antara yang ikut ialah Amr bin Hisham. Ma'ruf? Kenal tak siapa Amr bin Hisham? Amr bin Hisham, nama yang famous, yang sangat terkenal ialah Abu Jahal. Oh, baru tahu. Cik baik main malam ni, tidak tak tahu.
Yang kedua tuan-tuan, yang ikut juga subhanallah seorang kenamaan yang nama dia Syaibah. Dan yang ketiga yang ikut juga tuan-tuan, nama dia Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf ini? Pemimpin kepada Bani Jumah. Dia di antara orang yang masyhur namanya kes seksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kita kena tahu lah benda-benda macam ni. Sallallahu alaihi Muhammad catat ni nama figures dalam sejarah Islam. Hal ni tapi dia faham dah. Mai kat sini jangan risau Ustaz, dekat Kuim ni depa jenis menghafaz belakang. Patut saya tengok semua jenis mai tak bawa pen, tak bawa apa. Faham baru saya faham. Dia rupa-rupanya jenis mengapai. Tak apalah. Mana sallallahu alaihi Muhammad. Nama dia apa? Umayyah bin Khalaf. Seorang yang pernah menyiksa Bilal. Baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Abu Sufyan, patah balik kepada Abu Sufyan, bila dia dengar kata tentera Islam nak mai sekat dia akhirnya bawa ke jalan arah lain, ke arah laut. Jauh perjalanan tu sikit, tapi untuk keselamatan. Dia lalu tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad di satu tempat nama Yanbu. Kemudian subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, tiba-tiba Nabi tahu tentang tentera musuh nak main. Nabi terkejut. Kes yang tahu ni pasal apa? Waktu mereka sampai dekat Badar, Nabi tak sampai Badar lagi. Nabi hantar orang tentera yang duduk barisan hadapan lah, lebih kurang lah. Orang yang pi dulu, ada yang pi dulu, Nabi ikut belakang. Sampai kat sana dia jumpa dua orang Mekah sedang ambil ayak dekat Badar. Depa yang awal ni, depa ingat kata yang ambil ayak ni ialah daripada kafilah dagang tu. Rupa-rupanya subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, bila ditanya soal selidik, kan Nabi suruh kata pi tahan kafilah dagang. Depa tu mempilah, tak kata kamu daripada mana ni? Kamu daripada mana ni? Kami daripada Mekah. Orang Mekah. Waktu tu depa nak ambil action dekat orang tu untuk ditawan lah. Pasal apa mai sini ambil ayak pasal apa ni? Kami sebenarnya mai ikut tentera daripada Mekah yang nak mai serang Muhammad. Baru depa tahu, rupa-rupanya tentera daripada Mekah nak mai. Lalu subhanallah tuan-tuan, depa pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW panggil mesyuarat. Ni salah satu daripada poin yang kita ambil sekali, kita akan bincang. Nabi SAW panggil mesyuarat. Sallallahu alaihi Muhammad. Antara benda yang Nabi sebutkan kepada sahabat yang ikut, ada tak di kalangan kamu yang rasa nak withdraw, nak balik? Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi ni sifat dia pemimpin. Bukan setakat nak bagi arahan, tapi nak dengar respons, nak dengar idea daripada para sahabat. Nabi offer, ada tak siapa-siapa yang mai ni, sebab masing-masing mai tadi bukan niat nak perang. Ada tak di kalangan kita ni yang rasa macam nak withdraw balik? Saya tak ada masalah, sebab kita masih ada masa, masih ada ample time untuk kita buat persediaan. Kalau rasa nak balik, alhamdulillah, bangkit salah seorang sahabat daripada Muhajirin, Rasulullah, kami tak akan balik, kami akan bersama dengan kamu Rasulullah. Alhamdulillah. Mai seorang lagi, Sa'ad bin Mu'az nama dia. Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat, ketua kabilah ayahanda kawasan. Zaman Salih Asmat daripada suku Khadraj. Dia ni di antara orang yang masuk Islam dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu waktu pertemuan dia dengan As'ad bin Durarah bersama dengan Usaid bin Khudair. Waktu mereka nak pergi marah kepada Mus'ab bin Umair duk dakwah kepada Islam, dia mai Usaid bin Khudair bawa pedang, bawa tombak, pacak depan Mus'ab bin Umair, cak tek. Tu dengan dia punya apa? Dengan dia punya sound effect. Akhirnya pendek cerita, Usaid bin Khudair masuk Islam, Sa'ad bin Mu'az juga masuk Islam. Yang menyebabkan seluruh daripada kaum tersebut masuk Islam, dia daripada suku Aus, minta maaf. Dia tuan-tuan angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, kami daripada Ansar,
apa yang kamu perintahkan kepada kami, hatta menyuruh kuda-kuda kami, mengangkat kuda-kuda kami untuk dibuang ke dalam laut pun kami akan perintah, kami akan ikut perintah kamu ya Rasulullah. Jom, kami tak akan balik, kami akan bersama dengan kamu wahai Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW lega hati dia, dapat sokongan daripada para sahabat, maka mereka pun bergerak sampai ke Badar. Jom kita bergerak dulu sebelum sampainya orang musyrik dekat Badar. Bila sampai di Badar, RNR tu ada beberapa kolam ataupun kolah. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada telaga-telaga. Telaga ni sumber air. Bila sampai Nabi kata, telaga yang pertama Nabi SAW jumpa. Okey para sahabat sekalian, kita berhenti dekat sini. Kita akan tunggu mereka mai dekat sini. Seorang sahabat bernama Hubaib bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu. Hubaib bin Al-Mundhir, dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak minta maaf Rasulullah, nakut saya ni menyinggung perasaan Rasulullah. Saya nak tanya, adakah itu perintah daripada Allah atau pendapat kamu saja wahai Rasulullah? Nak tanya, tapi tanya dalam adab. Sebab Rasulullah kadang-kadang perkataan itu wahyu daripada Allah. Takut para sahabat. Rasulullah, saya nak tanya, yang Rasulullah bagi idea dia berhenti dekat sini ni, adakah itu wahyu daripada Allah ataupun pendapat kamu saja? Rasulullah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, itu pendapat saya saja. Kalau macam tu Rasulullah, boleh tak saya nak cadang, kita pergi yang paling depan sekali. Kita ambil yang paling depan sekali, sebab dia tak akan kita akan jadi orang yang conquer telaga ni. Jadi orang musyrikin bila depa sampai, depa tak ada sumber air. Sumber air yang lain duduk belakang. Akhirnya Rasulullah SAW setuju dengan pendapat Hubaib bin Mundhir tadi ni, maka depa pun bergerak ke depan, kemudian diarahkan oleh Nabi SAW untuk kambus semua tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, telaga-telaga yang berbaki. Tinggal satu tu yang dikonquer oleh orang-orang Islam. Anda faham? Baik. Pendek cerita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad pukul 9 dah. Suruh cerita Badar, seronok lah cerita Badar. Saya satu benda yang saya sangat seronok cerita tentang sejarah Nabi SAW, sebab dia inspired. Itu kita tak boleh nak bayang sahabat duduk dengan Rasulullah, keadaan bersama Rasulullah, menerima perintah Rasulullah. Kita bayang para sahabat duduk depan Nabi SAW. Sahabat dia cerita, kami duduk tengok wajah Nabi ni seolah macam burung duduk bertenggek di atas kepala kami. Dia pun melihat satu keindahan yang sangat cantik di depan wajah-wajah mereka. Rasulullah SAW terima arahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu seronok sangat cerita Badar, cerita sirah Nabi SAW. Lalu subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, pendek cerita orang, dan akhirnya diceritakan juga nama-nama bangsawan yang ikut dalam program tersebut, dalam peperangan tersebut. Tahu Nabi kata apa? Nabi kata, Makkah cerbisan terbaik daripada hati dia. Maksud dia apa? Yang tinggal sana tak apa mana. Kalau kita boleh menang, kita bunuh semua ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pemimpin-pemimpin utama Mekah tu, yang tinggal tu tak ada apa dah. Tak faham tak ni? Lagi semangat para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu bila depa bergerak pi dah ni, tuan-tuan, patah balik tu, patah pula kepada tu yang grup yang main tu, yang 1000 orang tu. Seronok cerita ni tu, entahlah sana sat sini. Patah balik tu kepada grup yang main berjalan tu. Dalam kisah, dalam sirah tak banyak cerita kisah perjalanan depa tu daripada Mekah sampai ke Badar. Kurang cerita. Tapi dalam perjalanan tu berjumpa dengan sumber maklumat yang main. Wakil daripada Abu Sufyan main. Dia beritahu, tuan, Abu Sufyan dah selamat, jangan risau. Kami dah divert dah, kami dah kona dah keluar pergi ke sana. Jadi sakat sekarang ni kafilah dagang tu selamat dah. Tak ada apa dah. Maksud dia tak ada reason dah nak pergi. Tak ada sebab dah nak pergi. Tidak. Sebab pergi tu nak selamatkan kabilah dagang tu. Lalu tak ada reason nak pergi. Maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Bani Zuhrah dan Bani Adi, dua kabilah yang kuat di Mekah selain daripada Quraisy. Quraisy tu pemimpin. Dia cadang, jom kita patah balik lah. Tak ada apa dah. Patah balik. Tapi egonya Abu Sufyan bin Harb, egonya Abi Jahal,
Amru bin Hisham. Ego. Pasal apa? Pasal dia nampak, kata ulama yang mengkaji kisah Badar, pasal apa Abu Jahal nak pi juga? Sebab waktu tu kalaulah depa berjaya dalam peperangan ni, maka nama dia akan menjulang naik. Ni nama dia akan naik. Saudara semua. Nu seorang dekat sana nama Abu Lahab. Tak ikut. Dia upah orang lain, orang yang berhutang dengan dia untuk pi. Kalau dia pi, nama dia akan naik. Dia akan terkenal, dia akan jadi orang yang sangat. Sebab apa? Sebab berjaya menjatuhkan Muhammad di Madinah. Maka dia ambil keputusan, jom kita pergi juga. Lalu tuan-tuan, subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, dia kata apa? Dia antara perkataan yang masyhur untuk dia. Dia kata apa? Kita sampai saja dekat pinggir kota Madinah nanti, kita akan bermalam di sana 3 malam. Kita akan sembelih korban-korban kita. Kita akan minum khamar sepanjang malam. Kita akan panggil biduanita kita untuk menyanyikan lagu-lagu kepada kita. Semua orang akan mendengar kisah kita, akan kagum kepada kita. Semangat tu. Semangat tu lah mereka. Lalu subhanallah tuan-tuan, mereka pun bergerak pi sampailah kepada hari peperangan. Sampai dah. Tuan tengok muka pun stres masing-masing. Bila nak perang ni? Bila nak perang ni? Tunggu perang tak perang-perang ni. Tuan-tuan, bila nak faham cerita, bukan boleh main terus dekat point dia. Dia mesti ada cerita awal. Drama pun lagu tu. Ya tak ni? Tengok main jalan kaki nampak. Sekali lori nak main. Jalan kaki, lori nak main. Jalan kaki, lori main. Bersambung minggu depan. Aduh, subhanallah, dia pula syaitan tu dia bersambung celaka semua ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila sampai dekat situ, orang-orang musyrikin berhadapan dengan struggle. Sebab depa bawa barang banyak, bawa unta banyak. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dalam riwayat cerita, mereka ada 100 ekor kuda dengan 170 ekor unta. Banyak. Jadi nak bawa naik bukit, nak turun ke Badar itu mengambil masa yang sangat panjang. Daripada malam bergerak sampai naik matahari baru sampai. Semalam pula hujan, tempat tu dah jadi becak sebagainya. Lalu subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, bila sampai matahari pun dia naik sikit, salli ala sayyidina Muhammad. Depa sebelum pi ke Badar, depa hantar seorang pengintip nama dia Umair bin Wahab. Umair ni sampai dia pi tengok siapa semua sikit, dia patah balik. Dia lari, dia kata apa? Dia kata tentera Islam tak ramai sikit lah. Sikit lah tentera Islam. Nak bandingkan kita ramai lagi, depa sikit lah. Tapi aku menjangkakan, aku meramalkan bahawa ramai yang akan cedera teruk. Dia pemarah dekat dia, Umar. Hang cakap apa ni? Apa senjata mereka ada? Ada kot lebih kurang berapa ekor unta? 7 ekor unta adalah kot. 2 ekor kuda. 2 ekor kuda, 7 ekor unta. Pi para sahabat waktu tu memang tak plan nak perang. Sikit yang bawa pedang, yang lain bawa pelepah tamar. Bawa kayu. Bawa daun pokok kurma. Perang apa? Hang cakap apa ni, Umar? Dah aku meramalkan yang kita ni akan cedera banyak. Dia pemarah kat dia. Statement dia tu. Sehingga berlaku pertengkaran yang hebat di kalangan mereka. Pendek cerita, perang. Jadi sebelum perang ni tuan-tuan hantar 3 orang pergi. Tak perang lagi Ustaz, belum perang lagi. Nak perang dah ni. Sebelum berlaku perang yang betul-betul itu, hantar 3 orang main untuk fight depan-depan. Yang pertama, salli alaihi wasallam, yang keluar main orang-orang Ansar 3 orang. Dia kata, kami tak mau ni Ansar. Ni orang Madinah mau kami tak layan. Kami mau orang Mekah tu, orang-orang yang geng kami yang sama taraf dengan kami dulu ni. Main kat depan. Maka keluar tuan-tuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ni orang Kemah. Sayyidina Ali ni orang Kemah, salli alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, keluar pula seorang sahabat bernama Ubaidah. Keluar lagi seorang sahabat tuan-tuan yang lagi hebat, yang sangat hebat, nama Hamzah bin Abdul Muttalib. Wah, salli alaihi wasallam. Hamzah ni tuan-tuan dia pemanah yang sangat hebat. 2 orang dikemas Sayyidina Ali. Lalu subhanallah tuan, fight one to one.
waktu tu tuan-tuan, dengan mudah sahaja mereka dibunuh. Ubaidah tu saja tuan-tuan, dia agak cedera waktu duk fight tu, dia cedera yang akhirnya membawa kepada kematian dia. Lepas daripada tu, bila dah berlaku yang tu, perang. Bila perang, notis pun sampai. Waktu perang tu Nabi SAW kata, orang daripada jauh kita tarik anak panah, kita panah daripada jauh sampai depan, nanti kita guna batu. Akhirnya tuan-tuan, berlakulah peperangan dan pertolongan daripada Allah SWT dengan Allah hantar malaikat-malaikat. Ada dua pemuda nama Mu'az, Mu'az bin Amru Al-Jumah, dengan salli alaihi Muhammad seorang lagi bernama Muawiz bin Afra. Depa dua orang ni budak umur 14-15 tahun. Yang pi depa ni lah yang berjaya untuk membunuh Abu Jahal. Mai lari umur 15 tahun, 14 tahun, bawa senjata. Kata Abdurrahman bin Auf, hampa budak-budak pi balik lah. Dia kata, "Tak, kami nak pi bunuh." Mak kami kata, lagi tak bunuh Abu Jahal, dia tak pergi balik. Dia kata, "Subhanallah, saya mak hampa balik lah, apa kecil sangat ni, tengok tu, nampak tu Abu Jahal tu lagu mana orang kemas dia dengan naik kuda dengan orang ramai ni dah. Tak tahu mak tak pergi balik, nak balik mana?" Tiba-tiba ada seorang mai bila belakang nak bunuh Abdurrahman bin Auf. Depa tuan-tuan, tepi pakcik, tepi, pang bagi depa bunuh depa. Oh, dia kata budak dia dahsyat. Akhirnya tu nampak tu Abu Jahal tu, nampak tu lah Abu Jahal. Depa pi lari-lari masuk celah-celah orang, ambil pedang hayun, kena betih kuda Abu Jahal. Abu Jahal jatuh. Mu'az ayun pedang kena kaki, jatuh kuda tu, dia jatuh dalam keadaan dia tak sempat nak bangkit. Muawiz pukul kepala dengan pedang. Bila nampak dah cedera dah, tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak dia Ikrimah bin Abi Jahal mai daripada jauh, nampak ayah dia dah jatuh, dia hayun pedang tuan-tuan, kena tangan Mu'az, terkulai tangan dia, subhanallah. Dia bangkit tangan, duduk terkulai tu, dia lari sambil duduk lari tu, musuh duduk mai lagi, dia duduk ayun, payah sangat, dia pijak tangan dia dengan kaki dia cabut tangan yang tergantung-gantung tu, dia terus berlawan sampailah jumpa Rasulullah. Dia cerita dia berjaya menjatuhkan Abu Jahal. Muawiz tadi ni tak sempat nak bangun bila Ikrimah datang lawan berperang. Depa dua orang, Ikrimah badan besar, seorang yang sangat hebat, akhirnya masuk Islam. Ikrimah dia seorang pemimpin Islam yang hebat, salli ala sayyidina Muhammad. Dan akhirnya tuan-tuan, Muawiz dibunuh waktu dia mati syahid. Tuan-tuan, subhanallah seimat, habis cerita daripada perang ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Yang terbunuh tuan-tuan 70 daripada kalangan Quraisy dan sekitar 40 ke 70 lagi yang ditawan. Tentera Islam yang terbunuh sekitar 14 orang. Tuan-tuan, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada Nabi tu? Biar ni potong banyak ni rugi ya tuan-tuan. Seronok cerita, tapi tuan tengok macam stres saja. Lapak gaya ni. Mudah kan ya? Nampak dia duduk hidang kat belakang. Mudah nampak. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Apakah pengajaran dia? Yang pertama dia tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Pengajaran ibrah yang kita boleh ambil, yang pertama dia, dakwah, perjuangan dalam agama mesti akan diuji. Itu standard. Tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan sebut, tuan-tuan nak buat kerja agama, benda pertama yang akan mai ialah ujian. Tak payah tunggu buat kerja agama, kita nak beralih kepada agama saja. Dulu dengan salli ala sayyidina Muhammad pakai seluar pendeknya, dulu dengan semayangnya tidak, dulunya dengan pi disco, pi karaoke. Bila berubah jadi baik sikit, mesti akan mai ujian. Tidak ni? Waktu tu Allah nak test kita, hang betul-betul nak pi ke, hang nak bertalik. Berapa ramai orang kalah dengan ujian. Bila kita nak buat ni, kami buat madrasah ni tuan-tuan, salli alaihi wasallam. Apa orang tak kata? Apa orang tak kata? Bila kita nak buat madrasah, dia kata. Bila dah siap madrasah, dia kata juga. Saya kata apa? Buat baik pun orang kata, buat jahat pun orang kata, baik aku buat baik. Tidak ni. Paling tidak kata dapat dua benda. Yang pertama, kita dapat semangat. Bila orang kata sebenarnya tuan-tuan, kita perbetulkan diri kita. Bukan semua kita betul belakang. Bila orang kata, ambil yang positif daripada dia yang kata tu. Tapi nak ambil positif tu, sakit dululah cerita dia. Mak ni rasa ditusuk-tusuk di hati. Yang kedua tuan-tuan, apa dia motivasi dia? Motivasi bila orang kata ialah pahala percuma. Tak mau.
tak payah sembahyang, bukan tak payah sembahyang langsung, nak dapat pahala tu tak payah duduk sembahyang, tak payah zikir, tak payah duduk apa, pahala duduk free saja main. Pahala apa? Pahala orang kata. Nak kata ikut suka hampa. Muhammad, pahala free dia panggil. Tapi bukan duk suruh tunggu orang kata itu, tak payah sembahyang lah Ustaz, dah orang duk kata dah. Kalau begitu tuan faham tak ni? Yang kedua, ibrah dan pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Ialah kata Nabi SAW, Allahumma salli ala, kata ulama, salli ala sayyidina Muhammad, ialah apa dia? Pertahankan Islam, bukan pertahankan, mempertahankan Islam itu bukan agenda peribadi. Tuan-tuan buat kerja agama bukan atas diri. Ajak orang kepada Allah, bukan ajak orang kepada diri. Dia ada ujian, kadang-kadang kita mai tuan-tuan, kita berasa apa? Aku buat ni supaya orang pandang aku. Jangan. Sungguh tuan-tuan, kita tak berasa kadang-kadang. Biar orang tak pandang kita, biar orang tak kenal kita pun tak apa. Biar orang tak kenal kita, asal Allah kenal kita. Alangkah ruginya seluruh manusia kenal dia, tapi Allah langsung tak pandang dia. Betul tak? Buat kerja agama, buat dakwah, ajak orang kepada Allah, bukan kepada kita. Tak ada agenda peribadi dalam agama. Lepas tu tuan-tuan, orang kata ustaz nak kaya, ustaz kaya, pakai kereta besar, rumah besar, bini pun besar tau. Bini tak tu besar, perut kita confirm besar. Sebab tengok lepas kuliah tu nampak duk hidang siap dah. Subhanallah, salih alaihi wasallam. Tapi saya nak sebut, kalau nak kaya jangan jadi ustaz, sebab takkan kaya. Nak kaya pergi meniaga, kaya. Jadi ustaz tak kaya, tapi Allah akan bagi. Allah bagi. Tuan-tuan mengajak, tuan-tuan jadi ustaz satu hari tu, kalau keluar kolej ni, tuan-tuan pergi mengajak, tuan-tuan jadi ustaz, pergi dakwah, tuan-tuan tak payah risau tentang rezeki. Allah jamin rezeki tuan-tuan. Anak-anak yang mengaji ni, Allah jamin rezeki mereka. Kita yang mengajak mereka, Allah jamin rezeki kita. Jangan risau. Tanya yang ikut saya apa orang, mereka kan harus jawab. Kerja kita buat drive, jadi driver van. Lepas tu bawa bil bagi berdua makan, tapi rezeki cukup je. Faham tak ni? Salli alaihi Muhammad. Yang ketiga tuan-tuan, salli alaihi Muhammad, apa dia? Dalam kita berdakwah mengajak orang kepada agama, lazimi syura, mesyuarat. Selalu mesyuarat. Salli alaihi Muhammad. Dan seorang ketua, dia sentiasa mendengar pandangan daripada orang di bawah dia. Yang berikut dia tuan-tuan, salli alaihi Muhammad, taat kepada pemimpin dia. Dalam jemaah kita ada presiden, dalam jemaah kita ada naqib, dalam jemaah kita ni ada YDP dia. Selagi dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wajib ikut dia. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ati' Allah, taat kamu kepada Allah. Ati'ur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Tuan-tuan perasan tak? Dekat Allah ada ati'u, dekat Rasul ada ati'u, dekat ulil amri ada ati'u? Tak ada. Pasal apa? Sebab tak, syarat kepada taat kepada pemimpin ialah apabila dia taat kepada Allah dan Rasul. Faham? Salih alaihi. Yang berikut dia tuan-tuan ialah salli ala sayyidina Muhammad, perancangan rapi dan berstrategi dalam berdakwah, dalam mengajak orang pada masyarakat. Tuan-tuan mengajak masyarakat kepada agama, mestilah ada perancangan. Kata Sayyidina Ali, kebenaran itu akan dikalahkan oleh salli ala sayyidina Muhammad kebenaran itu akan dikalahkan oleh kesalahan. Satu lagi, kebenaran dengan apa? Kebatilan. Kebenaran itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang. Walaupun dia betul, tapi tak ada sistem, dia akan kalah dengan batil yang tersusun.
Faham tuan-tuan? Perlu kepada perancangan yang rapi. Kemudian yang berikut dia tuan-tuan, dalam berdakwah ajak orang kepada masyarakat kepada agama, tuan-tuan, tak boleh lepas daripada bermunajat kepada Allah. Nak bawa orang dekat agama, kita kena dekat dengan Allah dulu. Tapi bukan dengan maksud pebetul kita baru ajak orang. Kata ulama, jangan terpedaya dengan bisikan syaitan yang berbisik kepada kamu, hang pun tak betul lagi, macam mana nak betul orang? Biasa tak dengar bisik tu? Biasa? Itu adalah bisikan syekh. Tahu syekh? Syekh Tan nama dia. Hang pun tak betul lagi, nak ajak nak betul orang. Dah pas kod ni lelok dalam diri. Apa dia? Pasal aku nak betulkan dirilah aku perbetul orang. Pasal aku tak betul lah aku perbetul orang, dengan harapan dia akan membetulkan diri aku. Aku ajak, aku tak baik lah, sebab tu aku duk ajak orang buat baik, dengan harapan dia akan memaksa aku untuk buat baik. Sebab aku jahat lah, aku nak ajak orang tinggal kejahatan, dengan harapan dia akan memaksa aku untuk meninggalkan kejahatan. Faham tak ni? Yang berikut dia tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil husnul thiqah billah. Husnul thiqah, kepercayaan. Dia panggil bersangka baik dengan Allah dalam kita buat kerja dakwah. Sebab dalam kita duk buat ni, dia akan macam-macam duk main. Pasal apa Allah uji macam ni? Pasal apa Allah macam ni? Sangka baik pada Allah, sebab kita buat benda betul lah. Pasti ada hikmah di sebalik. Dan yang terakhir tuan-tuan, wahdah, asas kepada kejayaan. Apa dia wahdah? Kesatuan. Kesatuan, bersatu. Salli ala Muhammad. Faham tak ni? Salli ala Muhammad, dia menjadi asas kepada kejayaan. Perpecahan akan membawa kepada kekalahan. Faham tuan-tuan? Cukup saudara itu, mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian pada malam ini jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Salah satu daripada kelemahan saya ialah bila cerita tentang sejarah, sirah, dia suka nak lajak. Sebab dia excited, dia lain macam. Tapi excited sorang-sorang. Mudah-mudahan sikit daripada perkongsian ini manfaat. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, dan kita doakan supaya apa yang kita buat dalam kehidupan kita untuk ajak orang kepada agama adalah untuk bertujuan dan memperbetulkan diri kita, dan Allah berikan kepada atas apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan Allah membuka hati-hati manusia untuk kembali kepada agama ini disebabkan oleh kita. Ulama sebut kita menjadi asbab kepada hidayah orang lain. Faham tak ni? Dan tuan-tuan tak akan dapat nampak manfaat di dunia, tuan-tuan akan tunggu manfaat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Di sana ada satu buku yang saya bawa ni, insya-Allah tuan-tuan boleh tengoklah. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.